bermula di Johor, Syu. Ya, jadi kita nak bawa anda seterusnya hari ini. Kita nak bercakap berkenaan dengan pembiayaan insurans. Pagi tadi kita ada kongsi lah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan berkenaan dengan pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia ini. Lebih lanjut bersama dengan dua tetamu yang kami bawakan di studio pada pagi ini, iaitu Tuan Syed Alwi bin Muhammad Sultan selaku Ketua Pegawai Eksekutif ATAC, juga Encik Edmund Cheong Pat Huang, Ketua Pegawai Strategi dan Transformasi Perkeso. Okey. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Kita sedia maklum bahawa sebenarnya perjanjian ini adalah perjanjian tiga pihak. Melibatkan Angkasa, Perkeso dan juga pihak ATAC Insure. Kepada warga negara Malaysia yang selalu risaukan tentang pembayaran untuk road tax dan insurans ini, apakah cara ataupun kaedah yang mereka lakukan sebelum ini untuk membiayai insurans kereta masing-masing, Tuan Syed? Ya, betul. Terima kasih, Terence. Jadi, selalunya bila tiba waktu untuk memperbaharui insurans kenderaan dan juga cukai jalan, kita akan menggunakan runner ataupun agent dan sebagainya. Dan ini akan ada dua isu di sini. Satu akan mengambil masa dan selalunya orang akan tersedar bahawa insurans sudah tamat tempoh bila setelah tamat tempoh, right? Jadi terkial-kial untuk mencari kat mana nak perbaharui dan sebagainya. Dan yang keduanya, bayaran untuk insurans ini perlu dibuat sekaligus. Dia tidak boleh buat secara ansuran. Syarikat insurans tidak boleh memberi pembiayaan. Jadi itulah sebabnya kita memberikan satu solusi kewangan yang baru inilah. Ya. Okey, jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut kali ini melibatkan daripada pihak ATAC juga, bagaimana peranan yang dimainkan khususnya dalam konteks cakap berkenaan dengan pembiayaan insurans kenderaan ini? Dalam konteks Perkeso, Perkeso sebenarnya selalunya melihat peluang-peluang untuk melaburkan dana Perkeso untuk kesinambungan dan kemampanan dana Perkeso itu sendiri. So dari segi projek ini, Perkeso membiayai kos-kos untuk pembelian insurans dan untuk meringankan beban pegawai-pegawai kerajaan dalam yang ingin membiayai insurans. Kita sebut beban sebab ada kaedah-kaedah yang selalu digunakan oleh 1.6 juta penjawat awam untuk membiayai insurans yang mungkin menyebabkan mereka berhutang, Tuan Syed. Betul, ya betul. Jadi selalunya seperti yang saya sebut tadi, pembayaran insurans ini perlu dibuat sekaligus, right? Dan cuba bayangkan kalau tempoh tamat insurans itu berlaku pada hujung tahun, pada bulan November, Disember, di mana selalunya ada keperluan kewangan yang lebih atau perbelanjaan yang lebih untuk mungkin nak balik kampung, perbelanjaan untuk menyediakan anak ke sekolah dan sebagainya. Jadi pembayaran sekaligus ini akan menyebabkan ramai golongan yang berpendapatan rendah terpaksa meminjam daripada pihak-pihak yang tidak bertauliah ataupun daripada kredit kad dan sebagainya. Jadi kita membuat satu analisa. Kalau kita lihat seluruh untuk penjawat awam sahaja, 97% daripada golongan penjawat awam mempunyai hutang. Dan hampir 65% daripada golongan ini berpendapatan kurang daripada RM5,000. Dan kalau kita congak nombor-nombor ini, analisa statistik ini, kita dapati hampir di antara 150 ke 200 juta ringgit dibelanjakan untuk membayar faedah daripada peminjam, sama ada daripada koperasi, kredit kad atau peminjam alung ataupun daripada bank. Dan selalunya golongan ini yang berpendapatan rendah adalah dianggap sebagai unbanked and underbanked. Tidak boleh mendapat akses kredit daripada perbankan mainstream. Jadi mereka terpaksa bergantung dengan all these non-conventional money lenders dan sebagainya. Ini satu risiko yang sangat bahaya kepada ekonomi dan juga kepada keluarga masing-masing. Jadi itu sebabnya solusi kewangan ini ialah satu solusi yang sustainable finance. Ya. Okey, mungkin Mr. Edmund boleh kongsikan juga ya. Perkeso ini lazimnya seringkali dikaitkan dengan pekerja swasta lah untuk kegunaan keselamatan dan sebagainya di kemudian hari. Tapi disebabkan oleh pengumuman ini, Perkeso turut membuka ruang perlindungan itu terhadap penjawat awam. Jadi bagaimana sebenarnya
kata perubahan ini dilaksanakan oleh pihak Perkeso? Ianya bukan satu perubahan. Perkeso selalunya tertumpu kepada pekerja-pekerja swasta. Tetapi dari segi caruman yang dikutip oleh Perkeso, ianya selalunya dilaburkan untuk kemampanan dana. And pelaburan tersebut selalunya berdasarkan ciri-ciri ESG. So, bila produk ini dibawa ke Perkeso, Perkeso telah mendapati ini merupakan satu peluang. Peluang untuk memperluaskan kesejahteraan sosial bukan sahaja kepada pekerja swasta tetapi kepada pegawai-pegawai kerajaan. Itulah hasrat yang tertanamlah bila Perkeso embark on projek seperti ini. Dan yang paling penting, bayaran ansuran tanpa faedah. Dan ini juga merupakan satu cara untuk meringankan beban penjawat awam. Namun ada syarat kelayakannya. Tuan Syed mungkin boleh berbincang sedikit tentang syarat kelayakannya. Betul, terima kasih Terence. Syarat kita sangat-sangat mudah. Dan kita tidak mengenakan syarat yang lebih daripada apa yang dikenakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam kepada penjawat awam, iaitu nisbah khidmat hutang penjawat awam sepatutnya kurang daripada 60%. Jadi siapa mohon yang layak ialah mereka yang mempunyai nisbah khidmat hutang kurang daripada 60%, bermakna daripada gaji kasar mereka. Potongan-potongan untuk hutang yang lain tidak boleh melebihi 60%. Sekiranya pemohon melepasi syarat ini, maka mereka boleh layak memohon untuk pembiayaan tanpa faedah yang disediakan di bawah program pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia ini dengan serta-merta. Kaedahnya seperti yang Terence sebut tadi, melayari web www.myeasycover.com dan mengisikan butiran yang sangat minima, dan dengan serta-merta mereka boleh memohon dan mendapat cover note atau nota perlindungan dalam masa 5 minit. Itulah dia konsep fintech dan insurtech di mana perkhidmatan di hujung jari anda. Okay, dan ini adalah antara langkah-langkah yang disebutkan tadi tertera di skrin anda, dan ia adalah suatu yang begitu mudah, dan anda hanya perlu daftar dan kemudian mungkin sertakan beberapa dokumen yang diperlukan, dan anda sudah pun boleh mendapat sebut harga, dan setelah memilih sebut harga yang sesuai, anda boleh menikmati penjimatan melalui pembayaran ansuran setiap bulan. Dan walaupun kita sedar bahawa semalam adalah merupakan tarikh perasmian, namun bila agaknya penjawat awam sudah boleh menikmati myeasycover.com? Sebenarnya Terence, produk ini ataupun platform ini sudah pun dilancarkan sejak bulan Januari tahun ini, dan kita sudah pun menerima banyak permohonan dan responsnya agak memberangsangkan. Cuma pelancaran semalam daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ialah satu titik yang bersejarah di mana kita dapat melancarkan secara besar-besaran dengan kehadiran Perdana Menteri sendiri untuk menyaksikan pelancaran tersebut. Jadi kita harapkan mesej ataupun promosi ini akan dapat disampaikan kepada seluruh golongan penjawat awam, dan seperti yang juga diumumkan oleh Perdana Menteri, program ini akan diperluaskan kepada golongan sektor swasta juga ya dalam masa yang terdekat. Okey. Jadi di bawah Perkeso akan ada pencarumnya tadi. Mr. Edmund kongsikan bahawa projek ini yang dilaksanakan ini, kolaborasi ini memberikan satu kelebihan atau faedah untuk pihak Perkeso. Bagaimana pula untuk jumlah pencarum Perkeso? Apakah antara manfaat yang mereka boleh turut rasai disebabkan oleh kolaborasi? I think salah satu idea yang telah bangkit adalah untuk menyahut cabaran Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, iaitu untuk memperluaskan projek liputan ini kepada golongan-golongan pekerja di bawah Perkeso swasta. So saya merasakan dengan adanya idea-idea inovatif seperti ini, kami dapat mengurangkanlah beban terutamanya dalam untuk mengeluarkan sejumlah wang yang besar untuk kegunaan insurans dan sebagainya. Tuan Syed, sekiranya ada di antara penjawat awam 1.6 juta rakyat Malaysia yang sedang menonton siaran ini yang merasakan bahawa ia adalah suatu yang begitu mudah, yang sangat mereka perlukan, ke mana mereka perlu tujui untuk mendapatkan butiran lanjut? Terima kasih Terence. Jadi langkahnya sangat mudah. Layari laman web www.myeasycover.com
myeasycover.com, iaitu MYEZYCOVER, nak ejakan dengan sebenarnya, .com. Isikan butiran anda seperti nama, kad pengenalan dan sebagainya. Anda hanya perlu memuat naik 2 dokumen sahaja, iaitu salinan MyCard dan juga salinan slip gaji anda yang terkini. Kita akan membuat analisa untuk memastikan nisbah khidmat hutang anda tidak melebihi 60% untuk melihat kelayakan anda, dan dengan serta-merta jika anda layak, nota perlindungan akan dihantar kepada anda. Kalau anda menghadapi masalah, website laman tersebut mempunyai chatbot dan juga email yang anda boleh berkomunikasi dengan pihak ATAC. Kami bersedia untuk menerima permohonan anda. Ambillah peluang ini. Ini ialah satu peluang untuk mengambil pembiayaan tanpa faedah. Ini ialah satu solusi inovasi yang bersifat mesra rakyat dan memanfaatkan golongan penjawat awam. Jadi ambillah peluang ini. Mungkin sedikit sepatah dua kata juga daripada Mr. Edmund juga berkenaan dengan topik yang kita bincangkan pada pagi ini. Saya merasakan inilah satu inovasi yang baik, yang penting untuk meringankan segala apa-apa dari segi pendapatan dan kesejahteraan sosial. So inilah ambillah peluang ini untuk mengurangkan atau membantukan pendapatan isi rumah anda semua. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada ATAC Insure dan juga terima kasih kepada Perkeso dan Angkasa yang merupakan 3 pihak yang terlibat dalam menganjurkan program ini untuk membantu 1.6 juta penjawat awam terlebih dahulu dan akan dipanjangkan kepada GLC, GLIC dan juga penjawat swasta tidak lama lagi. InsyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Syed.